Ready? Okay, Don. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak Najib menjadi Perdana Menteri, masalah kenaikan kos sara hidup menekan rakyat. Bagi Najib, cara mengatasi kenaikan kos sara hidup mudah saja. Naikkan pendapatan. Maka dinaikkanlah gaji kaki tangan kerajaan. Swasta terpaksa ikuti gaji kerajaan. Hasilnya ialah kenaikan kos barangan dan khidmat, yang mana ini bermakna kenaikan kos sara hidup. Kenaikan pendapatan atau upah tidak dapat membeli barangan atau khidmat lebih daripada sebelum pendapatan dinaikkan. Sekali lagi, Najib naikkan gaji dan gaji minima. Sekali lagi, kos barangan dan khidmat meningkat, iaitu kos sara hidup naik. Jelaslah bahawa kenaikan pendapatan high income tidak dapat menyelesaikan masalah kos sara hidup meningkat. Sudah banyak negara di mana gaji dan upah dinaikkan sehingga beribu-ribu untuk mata wang tak kena, sorry. I think that's why I wanted to read again. Beribu-ribu. Can you go back? Sehingga beribu. Unit is not untuk, it's unit. Itu saya nak baca semalam. See, because I know you may miss my writing. Beribu-ribu unit mata wang, tetapi hasilnya hanyalah wang yang banyak ini tidak dapat membeli barangan dan khidmat lebih daripada dahulu. Dengan perkataan lain, nilai mata wang jatuh. Tetapi Najib masih percaya cash is king. Maka diperkenalkan BRIM. Ringgit 500 tahun ataupun 41 ringgit sebulan kepada mereka yang berpendapatan amat rendah, mungkin menolong sedikit mengatasi kos sara hidup. Tetapi kepada yang berpendapatan 36,000 ringgit setahun, 500 ringgit tidak menolong barang sedikit pun. Sekarang dinaikkan kepada 1,200 ringgit setahun. Masih tidak bermakna bagi menangani kos sara hidup yang semakin tinggi. Tetapi kos membiayai BRIM berjumlah lebih daripada 10 bilion kepada kerajaan. Najib amat berbangga dengan peningkatan angka GDP, angka pendapatan there was a mistake. Sekepala capital, dia punya capital cost dan ekspor, angka pendapatan sehala dan angka ekspor. Tetapi rakyat tidak merasai sedikit pun nikmat daripada angka-angka gergasi ini. Angka-angka ini mungkin menunjuk kemajuan negara. Tetapi apa maknanya negara maju jika rakyat merasai lebih miskin kerana pendapatan mereka tidak dapat mengurangkan kos sara hidup mereka? Apa ada sesuatu yang tidak kena di sini? Negara semakin kaya
tetapi rakyat semakin miskin. Dalam pada itu, kerajaan yang sepatutnya menjadi lebih kaya kerana kutipan cukai pendapatan peribadi dan korporat lebih banyak dari negara yang dikatakan semakin kaya. I think there's too many mistakes we have to change. Can I go through the script again? And you start again? Huh? Huh? I'm live. Just continue. You'll feel comfortable. It's being shown now. Yeah. Najib terpaksa mencipta bermacam cukai baru. GST diperkenalkan dan berjaya kutip lebih daripada 40 bilion ringgit. Ada pula cukai tidur di hotel dan cukai lapangan terbang. Lembaga hasil dalam negeri mengenakan cukai tambahan yang tidak berasas yang di backdate 10 tahun. Bermilion ringgit dikutip dari ahli perniagaan melalui aneka jenis ugutan. Subsidi minyak dihapuskan. Sudah tentu bermilion ringgit duit kerajaan diselamatkan. Masih juga kerajaan tidak dapat beri kepada kementerian-kementerian jumlah yang diperuntukkan dalam bajet. Kementerian terpaksa kurangkan perbelanjaan sebanyak 30% dari bajet. Hutang. Ada hutang jangka pendek dan ada jangka panjang. Hari ini jumlah hutang sudah hampir 700 bilion. Tiap tahun hutang meningkat sebanyak 10%. Tidak lama lagi hutang akan mencecah angka 1 trilion ringgit, iaitu 1000 bilion ringgit. Hutang angka pendek perlu dibayar segera jika ingin elak diisytihar muflis. Maka bergelutlah kerajaan melancar bond untuk bayar hutang. Tetapi bond juga adalah satu jenis hutang. Lambat laun, wang masih dicari untuk bayar hutang melalui bond. Sekarang untuk bayaran 600 million US dollar hutang daripada IP, tanah di Pulau Pinang dan di Pelabuhan Kelang dijual kepada orang asing. Tetapi belum juga selesai hutang IP. Ada lebih 3.5 bilion US dollar lagi. Dari mana duit akan didapati untuk bayar hutang ini? Jual tanah lagi? Lama-lama negara akan dimiliki oleh orang luar ini. Kita akan lari ke pinggir hutan. Inilah masalah-masalah yang jelas tidak dapat ditangani oleh Najib. Rakyat akan terus miskin. Negara akan memikul beban hutang yang meningkat sepanjang masa. Ringgit akan jatuh nilainya dan daya belinya. Apakah Pakatan Harapan boleh menangani masalah-masalah ini? Jika kami menggantikan kerajaan Najib, insya-Allah, langkah pertama ialah mendapat balik wang 1MDB yang sekarang berada dengan kerajaan Amerika Syarikat dan bank-bank di Singapura. Kami juga tahu duit berbilion yang ada dengan Najib, Rosmah, Jolo dan beberapa orang lagi. Mereka tidak akan luah selagi boleh mereka memerintah. Tetapi boleh paksa mereka luah. Kami boleh. Kami juga ada cara untuk mengurangkan hutang dan membetulkan projek yang membazir. Kami berpengalaman menangani kenaikan kos sara hidup dahulu. Pengalaman ini akan kami guna untuk tangani kenaikan kos sara hidup. Dahulu
ada penyangak mata wang menjatuhkan nilai ringgit, kami tahu cara-cara mengawal nilai ringgit dan daya beli mata wang kita. Industri pembuatan akan dipulih supaya menyumbang kepada kawalan kos sara hidup. Tidak akan kami jual industri tempatan kepada orang asing sehingga tertutup industri pembuatan tempatan dan pengangguran yang berlaku kerananya. Kerajaan yang akan kami dirikan jika pengundi tidak jual undi mereka kepada pihak yang dikenali sebagai kleptokrat mempunyai banyak idea bagaimana memulih negara tercinta ini. Percayalah, kejatuhan kerajaan kleptokrat Najib akan hentikan proses menghancur negara pulihnya. Kami berikrar akan kami utamakan rakyat dan pulih negara ini. Akan kami hapuskan budaya cash is king yang menghalalkan rasuah. Rasuah itu haram. Adalah menjadi hasrat kami untuk menolak yang haram untuk diganti dengan yang halal. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga telah menerima beberapa soalan daripada orang ramai. Juga mereka memberi pandangan serta cadangan-cadangan untuk kami guna dalam usaha kami memulih semula negara ini apabila kami memerintah, insya-Allah. Jadi saya ingin baca di sini 2-3 soalan dan cadangan yang dibuat oleh orang ramai, dan saya akan cuba beri sedikit jawapan kepadanya. Yang pertamanya, saya telah menerima daripada Khalid Karim yang menyebut tentang soal public transport. The self-proclaimed bapa public transport mega project addiction, ini tentulah kita tahu adalah Najib, have ignored commuter and buses. Thus, public transport share have dropped to below Tun's time to only 8%. The 30% 2020 target is impossible to achieve because we need low cost of commuting. Inilah yang disentuh oleh Encik Khalid Karim. Saya berpendapat kenyataannya memang berasas. Kita boleh tambah kemudahan public transport, tetapi kalau kita mengenakan kos yang tinggi atau untuk mendapat balik pelaburan kita, maka rakyat mungkin tidak dapat mengguna sepenuhnya public transport. Di masa kita membangunkan North-South Highway, kita kurangkan kos membina North-South Highway ini dengan cara kita memberi pinjaman murah kepada syarikat, dengan kita membeli tanah dan juga kita pindahkan jalan yang telah pun dibina kepada syarikat yang membina North-South Highway. Tujuan kita ialah supaya diturunkan kos pembinaan North-South Highway Plus ini. Bila kosnya rendah, maka syarikat itu tidak lagi terpaksa kenakan tambang yang terlalu tinggi. Kalau tambang terlalu tinggi, besar kemungkinan pengguna tidak akan mengguna dan syarikat akan rugi, dan dengan itu kita akan menghadapi masalah untuk syarikat membayar hutang. Sebaliknya, kalau kita bagi sedikit bantuan supaya kos pembinaan North-South Highway ini rendah, maka North-South Highway ini tidak akan membebankan syarikat dengan hutang yang terlalu banyak, dan dianya boleh kenakan tambang yang murah.
apabila tambang murah ataupun toll rate murah, maka ramailah rakyat yang akan mengguna, dan oleh kerana ramai mengguna North South Highway ini, syarikat besar kemungkinan syarikat dapat membayar hutang dan juga membiayai cost of maintenance jalan besar ini. Inilah sebabnya yang kita dapati North South Highway ini berjaya menampung masalah kesesakan lalu lintas di masa-masa perayaan umpamanya. Tetapi masih ramai orang yang tidak puas hati dengan tol yang dikenakan. Tetapi kalau tol tak dikenakan langsung, sukar bagi kita untuk menyelenggara North South Highway ini. Dan tol sebenarnya di Malaysia kalau dibanding dengan negara lain memang pun jauh lebih murah. Saya di negara Jepun, saya dapati bahawa satu jambatan yang dibina, untuk menggunakan jambatan itu satu hala bayarannya ialah sebanyak RM270 sehala. Pergi balik lebih daripada RM500. Tetapi kita tahu bahawa jambatan Pulau Pinang toll rate-nya ialah RM7 sejak dia dibina pada tahun 80-an. Tak naik sekalipun. Dan yang baru ini pun juga RM7. Jadi saya berpendapat bahawa walaupun ada yang mengeluh kerana agak terlalu tinggi toll rate ini, tapi sebenarnya ini two way, pergi balik kita bayar cuma RM7, sedangkan jambatan yang lebih kurang sama di negara Jepun toll rate-nya ialah lebih daripada RM500. Fikir-fikirlah sama ada kita terlalu tamak mengenakan toll rate yang terlalu tinggi. Buatlah bandingan dengan mana-mana negara sekalipun. RM7 pergi balik menyeberang lautan antara daratan dengan Pulau Pinang adalah amat murah. Demikian juga kita perlu, kalau kita adakan sistem transport yang baru, LRT, MRT dan sebagainya, dia mesti disusuli dengan sistem bas yang boleh membawa orang ke stesen-stesen. Ini perlu diadakan. Dan ini juga akan menelan kos. Saya tak tahu sama ada boleh didapati balik kos untuk menggunakan bas. Dan selain daripada itu, banyak lagi kemudahan yang diperlukan untuk menjadikan sistem LRT, MRT kita ini berjalan dengan baik, dengan tidak membebankan pelabur ataupun kerajaan dengan kos yang amat tinggi, yang sekali lagi akan menelan wang daripada pendapatan kerajaan, yang mana ini bermakna wang ini dikurangkan untuk projek-projek lain bagi rakyat. Itu adalah pendapat saya berkenaan dengan perkara yang ditimbulkan oleh Khalid Karim. Saya juga dapat terima daripada seorang yang bernama Indra. Katanya, I really hope bila PH jadi government, buat massive forensic account audit on each and every minister sebelum ini, confiscate all harta dan corrupted dan pulangkan balik kepada rakyat. We are sick and tired of listening to corruption cases on a daily basis. Ya, memang benarlah. Tetapi apa yang kita janjikan ialah kita akan hormati the rule of law. Pemerintahan mengikut undang-undang.
Bukan niat kita nak balas dendam terhadap mereka, tidak. Kami akan berpegang kepada the rule of law. Jika undang-undang kata orang yang mencuri duit perlu dihadapkan ke mahkamah dan mahkamah akan memutuskan sama ada betul atau tidak dan mengenakan hukum tertentu, itulah cara kami. Bukan cara kami untuk menekan orang tertentu seperti yang berlaku sekarang. Sekarang ini lembaga hasil dalam negeri akan mengenakan cukai tambahan tanpa asas kepada ramai rakyat, sama ada muda, kecil ataupun besar perniagaan mereka. Mereka disuruh bayar lebih banyak cukai 10 tahun ke belakang. Tetapi mereka menunjuk bahawa mereka sudah pun bayar semua cukai dan mereka mempunyai resit dan dokumen yang menunjuk bahawa mereka tidak pernah lari daripada membayar cukai. Namun demikian, lembaga hasil dalam negeri akan memaksa mereka, jika tidak dibayar maka mereka akan disenari hitamkan dan mungkin tindakan-tindakan diambil terhadap mereka. Buku-buku mereka akan dirampas, kononnya untuk dikaji dan macam-macam lagi. Deraan ke atas orang yang dia tidak membayar cukai. Ini tidak ada dalam undang-undang. Ini bukan mengikut undang-undang. Tapi kami bukan ingin membalas dendam, tetapi kami ingin menghormati undang-undang negara. We still stay with the rule of law. Kami dan mereka yang salah akan dihadapkan kepada mahkamah dan mahkamahlah yang akan putuskan. Bukan Perdana Menteri, bukan kerajaan, tetapi mahkamah yang akan putuskan sama ada mereka salah ataupun tidak salah dan apakah hukuman ke atas mereka jika mereka bersalah. Itulah cara kami, bukan cara balas dendam, tidak. Terdapat juga satu lagi pendapat daripada Ikram Rasid. Katanya, also consider kurangkan kebergantungan kepada tenaga asing. Ramaikan tenaga daripada Borneo ataupun bangsa Melayu asal yang telah lama berhijrah ke negara lain, apatah lagi sehingga ke Afrika dan negara Arab. Inilah teguran yang dibuat olehnya. Ya, kami memang sedar bahawa kita telah membenar masuk ke dalam negara kita orang asing dengan begitu ramai. Sebenarnya lebih daripada 7.2 million orang asing secara halal ataupun tidak halal berada dalam negara kita. Keadaan mereka di sini merugikan negara kita kerana kalau mereka tidak bekerja, dia menimbulkan masalah sosial. Kalau mereka bekerja di sini, dia merampas peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Sebaliknya, kita dapati kalau mereka masuk dengan cara yang halal, bekerja di Malaysia, mendapat gaji, banyaklah wang yang diterima oleh mereka akan dihantar balik kepada negara mereka. Ini bermakna bahawa wang kita akan mengalir ke luar negeri dengan banyaknya. Tiap tahun berbilion ringgit mengalir daripada Malaysia ke negara-negara orang yang asing yang datang bekerja di Malaysia. Ini sudah tentu merugikan negara kita. Kita tahu bahawa untuk negara menjadi maju, kita perlu aliran wang masuk ke dalam negara. Kalau wang kita keluar daripada negara kita, maka kita tidak dapat menggunakan wang itu dan kita akan banyak kerugian akan ditanggung oleh kita. Sebab itu usaha mesti dibuat untuk mengurangkan bilangan
orang asing yang datang ke Malaysia. Ini mungkin menimbul masalah kepada setengah orang yang setengah peniaga yang mungkin bergantung kepada pekerja asing. Kita sedar perkara ini bukanlah nak kita sekaligus halau keluar daripada Malaysia 7 milion orang. Kita akan mendengar rayuan-rayuan daripada pengusaha tempatan. Sama ada mereka akan menghadapi masalah kalau tidak dapat mengguna pekerja asing. Kalau ada masalah yang benar, kita akan cari jalan untuk mengatasi masalah. Di masa yang sama, pelabur asing juga perlu dikaji semula. Ada pelaburan asing, foreign direct investment, yang semata-mata bergantung kepada pekerja asing. Kalau mereka bergantung kepada pekerja asing, ini bermakna tidak ada faedah bagi negara kita, bagi pekerja kita. Kenapakah harus kita terima foreign direct investment yang menggunakan pekerja asing yang akan menghantar balik pendapatan mereka ke negara mereka? Adalah lebih baik kita tidak ada industri-industri yang bergantung 100% kepada pekerja asing. Kita perlu memilih industri yang mana dia akan mengadakan lebih banyak pekerja tempatan yang akan dilatih untuk membuat kerja-kerja yang lebih bergantung kepada kebolehan mereka dalam bidang IT umpamanya. Dengan cara memilih-milih pelabur asing, kita dapat meningkatkan peluang pekerjaan bagi rakyat kita, meningkatkan pendapatan mereka, dan juga kita meningkatkan kawalan mata wang kita daripada mengalir ke luar negara. Inilah dasar yang perlu ditentukan oleh kita supaya Malaysia akan dapat hasil yang maksimal daripada pelaburan asing. Di masa yang sama kita juga dapati bahawa walaupun kita mempunyai kebolehan dalam negara kita, kerajaan Najib memang suka untuk mengambil konsultan daripada luar negeri. Kadang-kadang digaji orang asing daripada Eropah, Amerika untuk bekerja menasihatnya berkenaan dengan perkara tertentu. Sebenarnya mereka tidak diperlukan di negara kita. Orang kita mempunyai cukup kepakaran untuk menasihat kerajaan bagaimana menguntungkan negara. Sebab itu kita perlu hentikan tabiat mengambil konsultan daripada luar negara yang kosnya amat tinggi, berbilion ringgit diguna untuk menggaji konsultan luar ini, dan ini amat merugikan ke negara kita. Saya tidaklah nak cakap berkenaan dengan masa dahulu, tetapi hakikatnya ialah negara kita telah dapat dibangunkan sehingga diiktiraf oleh dunia sebagai satu daripada Asian Tiger tanpa mengguna konsultan daripada negara lain. Kita mempunyai cukup kepakaran di kalangan pegawai-pegawai kita untuk menasihatkan kerajaan tentang apa yang baik bagi dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Sekian, terima kasih.